Baik, kita akan bersama untuk membincangkan mengenai seimbas lawatan ke Muzium Teknologi Melayu bersama tetamu undangan kita pada hari ini secara virtual, iaitu Puan Dayang Nur Nazirah Zatul Himah binti Awang Matasim. Sudah pun bersedia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, gembira rasanya kita ni dapat bersama dengan tetamu undangan kita pada pagi ini dalam segmen Muziumku Warisanku. Menarik ya. Topik yang diketengahkan pada hari ini, seimbas lawatan ke Muzium Teknologi Melayu. Sebelum itu, selamat datang kita ucapkan buat Puan ya, ke Rampai Pagi dan terima kasih ya di atas masa yang diluangkan pada pagi ini untuk bersama kami berdua dan juga penonton-penonton kita ni ya pada pagi ini ya. Jadi sebagai mukadimah awal ni kita serahkan kepada Atul untuk terlebih dahulu menanyakan soalan lah. Jadi di sini kita ingin mengetahui ya, Puan, seimbas lawatan ke Muzium Teknologi Melayu. Jadi sebagai Ketua Attendant Dewan di Muzium Teknologi Melayu ini, mungkin Puan dapat menceritakan mengenai dengan Muzium Teknologi Melayu seanjuran tadi terlebih dahulu. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya ialah Dayang Nur Nazirah Zatul Himah binti Awang Matasim. Saya adalah Ketua Attendant Dewan di Muzium Teknologi Melayu. Ya, bangunan muzium ini ialah sumbangan daripada syarikat Royal Dutch kepada Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersempena dengan memperingati kemerdekaan negara Brunei Darussalam pada tahun 1984. Ya, Muzium Teknologi Melayu ini dibuka rasmi pada hari Isnin 11 Rejab 1408 Hijrah bersamaan dengan 29 Februari tahun 1988. Ya, muzium ini telah dibina khusus untuk mempamerkan teknologi tradisi dan kegiatan penduduk tempatan di negara Brunei dan kemahiran masyarakat Melayu Brunei dan 7 puak yang lainnya daripada tahun 80-an sehingga ke tahun 50-an. Baik ya, luar biasa sekali latar belakang ya di sebalik Muzium Teknologi Melayu tersebut. Saya sendiri kurang mengetahui sedikit ya berkenaan dengan latar belakangnya. Maklumlah waktu kecil kita hanya tahu datang melawat dan juga menyaksikan apa sahaja yang diketengahkan di sana ya Atul ya. Tepat sekali. Jadi inilah peluangnya dan juga masanya ya, walaupun kita ni terbatas dengan gelombang kedua pandemik COVID-19, namun begitu ada usaha-usaha untuk sama-sama memberikan dan juga untuk mengajak masyarakat Ketani sama-sama melihat dan juga melawat ke Muzium Teknologi Melayu ini. Betul sekali ya. Kalau boleh tahu ni Puan, berapa galeri yang ada dalam Muzium Teknologi Melayu ini dan tertanya-tanya juga kita ya, apakah isi galeri-galeri berkenaan? Ya, Pak, terima kasih. Muzium Teknologi Melayu ada mempunyai 3 galeri kesemuanya ya. Iaitu galeri pertama memamerkan mengenai dengan model-model rumah tradisi, model-model rumah tradisi di kampung air. Dan galeri kedua merupakan galeri teknologi tradisi, ia punya perusahaan ya masyarakat Melayu di kampung air. Dan galeri ketiga ialah perusahaan masyarakat tradisi di darat. Ya. Oh, ada foto yang kita saksikan di sini ya, yang dikongsikan bersama kami di Rampai Pagi. Saya lihat rumah yang terbina daripada kayu. Mungkin boleh berkongsi sedikit mengenainya? Ya, rumah kami yang memamerkan rumah yang dalam gambar itu, itu adalah rumah patutnya nampak. Orang-orang di kampung air ataupun di darat ni? Di darat, ini merupakan di darat ni. Ini adalah rumah Puak Murut. Ya, ini adalah rumah Puak Murut. Ini di galeri 3 dan galeri 3 kami ada cuma mempamerkan 3 buah rumah puak lah sebab kita ni ada 7 puak kesemuanya. So di galeri 2 ada 3 buah rumah iaitu rumah Puak Murut, rumah Panjang, rumah Puak Dusun dan rumah Puak Kedayan. Yang itu rumah Puak Murut, specialnya, ia punya istimewa ialah rumahnya itu panjang dan dia punya bentuknya berbeza dengan rumah Puak Dusunnya. Bentuknya dapat kita lihat perbezaan dengan Puak Dusun lah.
Ya. Ya, ada base di sana. Mhm. Iya, Itu ada lagi. semua mereka yang sendiri membina lah. Ya. Mhm. Jadi sebelum itu ya, sebelum kita ni cerita lebih banyak lagi dengan gambar-gambar yang akan kita saksikan nanti, sekiranya saya diberi masa selama 10 minit untuk melawat Muzium Teknologi Melayu, apakah yang Puan akan kongsikan bersama saya? Yes. Okey. Jika saya ingin membawa pelawat bersama ya. Kami di sana ada 3 galeri seperti yang saya katakan. Bagi galeri pertama, galeri ini mempamerkan bentuk-bentuk rumah tradisi di kampung air daripada zaman 30-an hingga ke awal 80-an ya. So ada 6 buah contoh rumah yang dipamerkan, iaitu rumah belah bubong, rumah loteng, rumah belah bubong berserambi, rumah potong limas, rumah berlanggar dan rumah tungkup. Ya, pameran di dalam galeri ini dibantu oleh lukisan dinding yang mempamerkan keadaan semula jadi kampung air. Ya, dan salah satu pameran yang menarik di dalam galeri satu ialah rumah loteng ya. Rumah loteng ini ya berbentuk 2 tingkat ya. Loteng itu daripada bahasa Hokkien yang bermaksud dua tingkat. Ya, kegunaan tingkat itu ialah untuk menyimpan anak-anak remaja mereka dulu di kampung air ataupun untuk penyimpanan barang. Ya, setelah itu di galeri 2 pula, galeri 2 mempamerkan mengenai dengan teknologi tradisi masyarakat di kampung air, iaitu perusahaan ataupun aktiviti masyarakat di kampung air ya pada zaman itu. So jenis-jenis perusahaan dan kraftangan yang tinggal di kampung air seperti menangkap ikan ya, memburis perahu, menukar atap, even ada pertukangan emas, tembaga dan macam-macam lagi ya di galeri 2. Bahan-bahan hasil kraftangan Brunei memainkan peranan penting untuk dalam penghidupan masyarakat tempatan. Salah satu bahan pameran yang saya suka dan minat sampaikan kepada pelawat-pelawat ialah lintau ya. Lintau itu adalah sejenis perangkap ikan, ia berbentuk dalam pameran ia kecil lah. Tapi sebenarnya ia 3 kali ganda lebih besar ya. Iaitu sejenis perangkap ikan yang diperbuat daripada belah buluh. Ia akan ditinggalkan di tengah-tengah sungai. Di tengah-tengah sungai, ia ada pelampungnya lah, dan akan ditenggelamkan. Dan dalam sehari ataupun 2 hari selepas ditinggalkan akan dicek semula lah oleh nelayan. Dan jika ada ikan di dalamnya yang akan disiut lah dan disimpan ke dalam bakul ya. Itu untuk galeri 2 lah ya. Banyak lagi sebenarnya nak diceritakan lah, tapi yang mana kan kita punya ada 10 minit kan, so kita akan cuba sedaya upaya untuk menyingkatkan semuanya ya. Dan galeri 3 ialah galeri teknologi tradisi masyarakat di kawasan darat ya. Tadi kampung air, di galeri 3 ialah di darat. Okey, galeri ini mempamerkan beberapa jenis aktiviti penduduk tempatan di kawasan darat. Dalam galeri ini, pengunjung berpeluanglah untuk menyaksikan contoh-contoh rumah masyarakat Kedayan, dusun dan murut ya. Dan ada sebuah pondok masyarakat Punan yang dilengkapi dengan bahan-bahan keperluan harian penghuninya. Ya, dan ada beberapa buah bentuk kegiatan ekonomi tradisi juga dipamerkan, contohnya seperti penghasilan sago ataupun ambuyat ya di galeri 3, dan ada perusahaan membuat gulana, pembuatan gasing dan sebagainya. Okey, salah satu pameran yang menarik adalah Durong ya. Durong adalah tempat penyimpanan padi bagi masyarakat dusun dan Kedayan. Ianya adalah salah satu pondok dibina di atas tiang, di atas 4 tiang yang dipasang dengan dinar. Ya. Dinar ini adalah sejenis alat diperbuat daripada bentuk kayu berbentuk bulat dan lemper bagi mengelakkan binatang perosak untuk naik ke durung untuk memakan bekalan beras. Ya, dan kami juga ada menyediakan satu ruang legar lah. Ya, ruang legar itu ruang lobi lah. Di sana kami biasanya akan mempamerkan pameran-pameran yang bersifat sementara lah. Ya. So nanti kami selalu akan menyediakan pameran yang menarik bagi pelawat datang. Jadi ada perbezaan lah
Ya, dalam galeri tidak ada perubahan, tapi dalam lobi insya-Allah akan ada perbezaan lah dari masa ke semasa. Ya. Wow, Ya. luar biasa sekali ya. Pelbagai pameran-pameran yang dapat kita saksikan di sana. Mendengar daripada apa yang diceritakan oleh Puan sebentar tadi ya. Ya. Sudah menarik minat kita ni untuk menyaksikan secara lebih dekat ya. Mengenai dengan rumah-rumah ya yang didirikan di negara kita ni, Brunei Darussalam. Mereka yang tinggal di kampung air. Begitu juga mereka yang tinggal di darat ya. Teknologi-teknologi yang mereka gunakan pada ketika itu. Dan rasa-rasanya kalau sekarang semakin susah ya untuk kita ni saksikan rumah-rumah tersebut ya. Walaupun ambillah kesempatan ini Betul. untuk menyaksikannya secara langsung di sana ni Puan ya. Iya. Jadinya di sini Ya, Puan, betul. sekiranya orang ramai ingin berkunjung ke Muzium Teknologi Melayu ini semasa cuti persekolahan ini. Jadi apakah antara maklumat yang perlu diketahui sebelum mengunjungi muzium berkenaan? Ya. Sekiranya ya orang ramai ingin berkunjung ke muzium ini semasa cuti sekolah ini, di fasa peralihan sekarang ini jam operasi adalah berbeza ya daripada biasanya, iaitu bukanya daripada jam 8 pagi hingga 2 petang sahaja ya. Dan hari beroperasi pula adalah hari Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu ya. Dan kami juga memiliki garis panduan fasa peralihan bagi muzium. Itu pertama haruslah melaporkan kepada pihak petugas ya, iaitu attendant dewan di Muzium Teknologi Melayu. Suhu panas tidak boleh melebihi daripada 37.5 degree Celsius. Hanya individu yang lengkap 2 dos vaksin dibenarkan masuk. Penggunaan aplikasi Braille adalah dimestikan ya. Kod hijau dan kuning dibenarkan masuk. Dan juga mengamalkan penjarakan sosial ya 1.5 meter. Dan muzium kami kapasitinya cuma menampung 50% ya untuk masuk ke bangunan ini. Sentiasa menggunakan sanitasi tangan sebelum dan selepas lawatan. Dan terakhir dipastikan memakai seruput muka lah untuk masuk ke bangunan Muzium Teknologi Melayu. Baik, alhamdulillah ya. Begitulah SOP, peraturan dan juga arahan yang perlu kita patuhi lah bagi mereka berhasrat untuk melawat ke Muzium Teknologi Melayu ini ya. Kalau tadi kita berfokus di dalam bangunan ya dan juga di sekitar lobi. Kalau di luar Muzium Teknologi Melayu ada mungkin tempat-tempat yang boleh dikunjungi ataupun ada pameran-pameran khas di kawasan luar bangunan? Iya, di belakang bangunan Muzium Teknologi Melayu ada suatu pandangan lah ataupun macam apa orang kata tempat peranginan lah belakang sana. Kami ada menyediakan atap dan lorong beserta kerusi dan ada kipas pula tu ya. Tapi kipas kami tak selalu guna lah sebab ada angin, iaitu original angin lah ya daripada angin. Dan di sana akan nampak kawasan kampung air di sana dan ada nampak sungai Brunei dan ada juga kami pamerkan di luar sana kapal regata bekas begawan kita dulu menggunakan kapal regata tersebut dan di sana juga saya diberitahu juga di muzium kami sana boleh mengambil gambar ya. So sesiapa yang berminat ingin membuat penggambaran ke ataupun ingin mengambil video memang dibolehkanlah di muzium ya. Jadinya kadang-kadang kami ada menerima pelawat yang macam ingin menggambar pre-wedding photoshoot. So mereka akan datang ke muzium dan bergambarlah seolah-olah mereka berada di zaman-zaman dulu dengan background yang tertentu. Ya. Ini bagi mereka yang belum mengetahui ya. Jadi sudah mengetahui. Ya. Betul sekali ya. Kalau saya sendiri dalam bangunan Muzium Teknologi Melayu sudah dikunjungi ya. Tapi tidak tahulah apa yang baru ditampilkan ya untuk edisi ini. Tetapi insyaAllah. Kalau di luar saya sendiri belum lagi menyaksikan apa yang ada di sana ya. Tapi seperti yang Puan Nazira katakan tadi, boleh berkunjung untuk mengambil gambar bagi mereka untuk yang pre-wedding. Mungkin wali anniversary perkahwinan boleh. Ataupun mungkin atur juga lah ya. Luar biasa sekali ya. Saya lihat juga di bahagian atas, bukan atas bangunan lah ya. Kalau kita ni berjalan kaki sedikit, Muzium Brunei ya.
Iya, betul-betul. Ya, Tempus. Jalan Mhm. kaki ke Museum Brunei dan juga bagian arkeologi. Aha, Ya, di sana. itu je. Jadi Sebenarnya banyaklah ya mengambil Boleh, masa boleh berjalan kaki. seharian Ya, ya boleh. membawa anak-anak di betul. bulan Disember cuti sekolah ini menyaksikan apa-apa sahaja yang mereka Ya, ketengahkan ya. Jadi harapan puan ya, sendirilah ya banyak. untuk bulan Disember ini seimbas lawatan ke Muzium Teknologi Melayu apa yang cuba ingin dicapai dan harapannya. Ya, harapan Mas ini kami sedang dalam proses pembaikan bangunan dan Mhm. penaiktarafkan servis dan pameran ya. So dengan ini kami cuba juga memanggil pelawat yang belum pernah datang dan juga yang sudah pernah datang ya untuk datang lagi melawat ke muzium sebab nanti akan ada penambahbaikan lagi ya di muzium kami ya. Dan juga um, uh, mengenai dengan aktiviti-aktiviti pula pada masa ini semasa pandemik ini kami terpaksa mengurangkan aktiviti lah, biasanya kami mengadakan aktiviti lah. Semasa ini kami ada interaktif corner lah, kami ada interaktif corner, kami mempamerkan kami juga memperlihatkan demo permainan tradisi iaitu seperti congkak, permainan pasang, permainan tilu-tilan dan juga satu yang paling diminati ramai ialah permainan itu macam sama janggut lah, itu menyusun rempah-rempah Mhm. ratus. Jadi itu pelawak-pelawak boleh juga main ya, boleh juga mencoba. Tapi sentiasa kami sanitasi lah barang-barang tersebut ya supaya kan orang datang ramai. So Ya. kami akan cuba sanitasi dan juga penjarakan fizikal juga kami akan amalkan lah. Jadi Ya. itulah harapan kami agar pelawak-pelawat yang belum pernah ke muzium untuk datang ke muzium mengikut jam yang tertentu dan insyaAllah akan berpuas hatilah dengan apa yang dilihat di muzium tersebut. Ya. Wow, luar Alhamdulillah. biasa sekali Mhm. ya. Kita harapkan mudah-mudahan akan mendapat sambutan yang sangat-sangat mengelakkan daripada orang-orang kita InsyaAllah, ni amin. dan kita doakan kejayaan seterusnya ya buat Mhm. Muzium Teknologi Melayu ini. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia ya Puan Dayang Nur Nazirah Zatul Himah binti Ya, Awang terima kasih Mutasim, juga. Ketua dan Dewan yang bersedia bersama kita pada pagi ini dalam segmen wawancara Muziumku Iya. Warisanku. Selamat Iya. kembali bertugas kami ucapkan. Sampai jumpa lagi dalam Ya, terima kesempatan. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.